Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada kamu semua para pelajar kelas PK Afdal. Bertemu kita sekali lagi pada hari ini bagi sesi PDPR mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar. Cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk menerima sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah pada hari ini. Pada hari ini, kita akan masuk ke unit yang baru iaitu unit yang ke-8, Pemimpin. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini adalah Pemimpin Masyarakat Setempat. Untuk sesi PDPR kita pada hari ini, standard kandungannya adalah 8.1 Pemimpin Masyarakat Setempat. Standard pembelajarannya pula adalah 8.1.2 menamakan pemimpin masyarakat setempat berdasarkan jawatannya. Kemudian 8.1.2 mengenal pemimpin masyarakat setempat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran ini nanti, anda semua akan dapat yang pertama, menamakan pemimpin masyarakat setempat berdasarkan jawatannya berpandukan gambar yang diberi. Yang kedua, menjelaskan dua cara mengenali pemimpin masyarakat setempat berdasarkan biodata yang diberi. Sekarang, kita akan mulakan sesi PDPR kita. Cikgu harap kamu semua telah bersedia. Pemimpin masyarakat setempat. Apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin masyarakat setempat? Secara umumnya, pemimpin masyarakat bermaksud seseorang yang telah dilantik menjadi ketua bagi sesebuah komuniti masyarakat setempat. Jadi secara mudahnya, pemimpin itu adalah seorang ketua. Pemimpin masyarakat setempat berperanan bagi memastikan kawasan komuniti tersebut diuruskan dengan baik. Kebiasaannya, pemimpin masyarakat ini dilantik oleh kerajaan yang memerintah seperti jawatan penghulu dan ketua kampung. Tetapi, terdapat juga pemimpin masyarakat yang dilantik sendiri oleh sesebuah komuniti atau kumpulan. Jawatan-jawatan tersebut adalah seperti pengerusi persatuan penduduk, imam surau atau masjid dan ketua kumpulan sukarelawan penduduk. Jadi secara bahasa yang mudah, pemimpin itu bermaksud ketua. Pemimpin masyarakat setempat bermaksud ketua bagi seluruh masyarakat di sesebuah kawasan. Boleh, sekiranya kamu masih tidak memahaminya, kamu boleh bertanyakan kepada cikgu selepas ini. Sekarang, mari kita lihat jawatan-jawatan pemimpin masyarakat setempat. Cikgu akan memberikan kepada kamu beberapa contoh pemimpin masyarakat setempat. Menamakan pemimpin masyarakat setempat berdasarkan jawatannya. Pemimpin di sesuatu kawasan komuniti dilantik untuk memimpin dan memajukan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Ini bermaksud pemimpin tersebut mestilah bekerja untuk membantu memajukan masyarakat yang dipimpinnya. Antara pemimpin yang dilantik adalah seperti berikut. Di sini, cikgu sertakan gambar seorang penghulu yang bernama Encik Ali. Kebiasaannya, penghulu ini merupakan ketua bagi sesebuah mukim yang merangkumi beberapa buah kampung. Apakah tanggungjawab seorang penghulu? Lihat apakah yang disebutkan oleh penghulu Encik Ali. Saya bertanggungjawab untuk mengurus takbir kawasan kampung.
antara tugas saya adalah membantu menyelesaikan masalah penduduk kampung. Ini bermaksud tugasan penghulu adalah bertanggungjawab mengurus tadbir kawasan kampung. Tugas-tugasnya pula adalah membantu menyelesaikan masalah penduduk kampung. Ini bermaksud mana-mana penduduk kampung yang menghadapi masalah bolehlah berjumpa dengan penghulu Encik Ali bagi mendapatkan bantuan dan penyelesaian masalah mereka. Jadi, pemimpin masyarakat setempat yang pertama telah kamu pelajari adalah penghulu. Sekarang, mari kita lihat pemimpin masyarakat setempat yang kedua. Pemimpin masyarakat yang kedua adalah imam. Tahukah kamu apakah yang dimaksudkan dengan jawatan imam? Kebanyakan daripada kelas ini bukanlah orang yang beragama Islam. Cikgu akan terangkan kepada kamu apakah yang dimaksudkan dengan jawatan imam. Di sini cikgu tunjukkan kepada kamu suatu gambar seorang imam yang bernama Ustaz Anwar. Kebiasaannya, seseorang imam yang dilantik itu haruslah mempunyai ilmu agama Islam yang tinggi. Imam ini dilantik daripada kalangan orang Islam. Apakah tugasannya? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Ustaz Anwar. Saya bertanggungjawab menguruskan hal ehwal agama Islam di masjid dan di surau. Saya juga membantu menyelesaikan permasalahan agama penduduk setempat. Jadi jelaslah di sini bahawa imam yang dilantik bagi memimpin masyarakat setempat itu adalah bertanggungjawab menguruskan hal ehwal agama Islam di masjid dan juga di surau. Seperti yang telah kamu ketahui, masjid dan surau merupakan tempat beribadat bagi orang-orang yang beragama Islam. Kemudian, Imam Ustaz Anwar juga menyatakan bahawa ia juga membantu menyelesaikan permasalahan agama bagi penduduk setempat. Contohnya adalah yang berkaitan dengan hal ehwal kematian orang-orang Islam. Jadi, imam akan mengetuai masyarakat membantu untuk menguruskan jenazah orang Islam yang telah meninggal dunia. Adakah kamu memahami apa yang telah cikgu terangkan sebentar tadi? Sekiranya kamu menghadapi masalah, kamu boleh bertanya kepada cikgu selepas ini. Sekarang, mari kita lihat pemimpin masyarakat setempat yang ketiga. Sekarang, cikgu tunjukkan kepada kamu gambar seorang pengerusi Persatuan Belia atau yang bernama Encik Ravi. Kebiasaannya, persatuan-persatuan yang ditubuhkan ini adalah persatuan yang terdiri daripada badan bukan kerajaan. Ianya merupakan persatuan sukarela yang ditubuhkan bagi tujuan aktiviti-aktiviti yang membawa ke arah kebaikan. Jadi Encik Ravi ini adalah pengerusi Persatuan Belia. Apakah tugasan Encik Ravi? Cuba kita lihat apa yang dikatakan oleh Encik Ravi. Saya menjadi pengerusi Persatuan Belia. Saya membantu mengurus dan menganjurkan aktiviti komuniti untuk para belia. Jadi jelaslah di situ bahawa Encik Ravi ini menjadi pengerusi. Biasanya pengerusi ini adalah orang yang menjawat jawatan tertinggi di dalam sesebuah persatuan. Jadi ini bermakna Encik Ravi merupakan seorang pemimpin di dalam persatuan belia yang disertainya. Tugasnya pula adalah membantu mengurus dan menganjurkan aktiviti komuniti untuk para belia. Tahukah kamu apakah yang dimaksudkan dengan belia? Ya, belia itu adalah golongan orang-orang muda di bawah umur 40 tahun. Jadi Encik Ravi ini bertanggungjawab untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti pertandingan bola sepak, futsal, badminton, aktiviti derma darah dan sebagainya.
Aktiviti-aktiviti ini haruslah aktiviti yang positif dan memberi nilai kebaikan kepada komuniti ataupun masyarakat sekitar. Sekarang, cikgu akan menunjukkan kepada kamu dua lagi contoh pemimpin masyarakat setempat yang kurang kita ketahui. Mari cikgu akan tunjukkan kepada kamu. Sekarang, inilah dua contoh pemimpin masyarakat setempat yang lain. Yang pertamanya adalah tuai rumah panjang di Sarawak. Apakah yang dimaksudkan dengan tuai rumah panjang di Sarawak? Di Sarawak terdapat berbagai-bagai jenis etnik yang tinggal dalam keadaan yang harmoni di dalam negeri Sarawak. Salah satu suku ataupun komuniti yang mempunyai populasi yang agak besar di Sarawak adalah komuniti orang Iban. Mereka tinggal di rumah-rumah panjang yang sangat unik binaannya. Di rumah-rumah panjang ini ianya diketuai oleh seorang tua yang dipanggil sebagai tuai rumah. Ada juga di kalangan tuai rumah ini dilantik daripada kalangan orang yang dewasa. Tugas tuai rumah ini adalah memimpin masyarakatnya dan menjaga segala permasalahan penduduk rumah panjang berkenaan. Sekiranya kamu dapat pergi ke Sarawak pada suatu masa nanti, maka kamu boleh melihat rumah panjang serta penduduknya yang unik dan hidup dalam keadaan yang harmoni. Seterusnya adalah tok batin masyarakat orang asli. Masyarakat orang asli ini merupakan masyarakat minoriti yang terdapat di negara kita. Jumlah mereka tidak ramai, tetapi mereka diiktiraf sebagai bumi putera di dalam negara kita. Komuniti masyarakat orang asli di sesebuah kampung lazimnya diketuai oleh seorang tok batin. Tok batin ini berfungsi sebagai seorang ketua yang berperanan menyelesaikan permasalahan kaumnya serta menjadi ketua adat bagi masyarakatnya. Jadi inilah dua contoh pemimpin masyarakat setempat yang lain. Secara mudahnya, kamu telah mempelajari bahawa terdapat 5 contoh pemimpin masyarakat setempat. Yang pertamanya adalah tok penghulu, yang keduanya adalah imam, yang ketiganya pengerusi persatuan, yang keempatnya tuai rumah, dan yang terakhirnya adalah tok batin bagi masyarakat orang asli. Kelima-lima jawatan ini sangat penting kerana mereka berperanan menjadi ketua bagi komuniti mereka. Mereka ini secara tidak langsung memudahkan segala urusan masyarakat sekaligus membantu menjadikan masyarakat tersebut lebih harmoni dan hidup dalam keadaan rukun dan damai. Sekarang, mari kita mengenali pemimpin masyarakat setempat. Bagaimana kita hendak mengenali pemimpin masyarakat setempat di tempat kita ataupun di tempat orang lain? Cuba kamu lihat. Di sini disertakan biodata seorang pemimpin masyarakat yang menjadi pengerusi Taman Mawar bernama Haji Iskandar bin Zulkarnain. Dia merupakan seorang pemimpin masyarakat yang lahir pada 16 September 1975. Berapakah umurnya sekarang? Cikgu menguji kamu. Selepas ini, kamu cuba menjawabnya dan memberikan jawapannya kepada cikgu. Apakah minat Haji Iskandar ini? Beliau sangat berminat menyertai aktiviti kebajikan. Sikap yang paling utama ada di dalam dirinya adalah amanah, jujur, adil dan juga mesra. Bagi seorang pemimpin masyarakat, ia mestilah seorang yang amanah, jujur, adil dan juga mesra. Tugasnya adalah pengerusi Taman Perumahan Mawar. Ia bertanggungjawab mengurus takbir haiwan penduduk setempat. Apabila Haji Iskandar bin Zulkarnain ini menjadi pemimpin, maka ia haruslah bekerja dan memberikan sumbangan kepada masyarakat. Sumbangan-sumbangan ini dapat membantu masyarakat dalam pelbagai urusan dan sebagainya.
Cuba kita lihat di dalam biodata Haji Iskandar ini. Apakah sumbangannya kepada masyarakat? Yang pertama, Haji Iskandar bin Zulkarnain telah menyediakan kelas kemahiran seperti kelas memasak, kelas komputer dan kelas jahitan untuk penduduk setempat. Kelas-kelas ini dapat memberikan pembelajaran yang baru kepada penduduk setempat. Haji Iskandar bin Zulkarnain juga membantu kemajuan industri keusahawanan di kawasan Taman Perumahan Mawar. Apabila adanya kelas seperti kelas memasak, kelas komputer dan kelas jahitan, maka penduduk-penduduk setempat dapat menghasilkan pelbagai jenis barangan, seterusnya menjualnya kepada orang lain. Ianya sekaligus membantu melahirkan lebih ramai usahawan di kawasan Taman Perumahan Mawar. Selain daripada itu, Haji Iskandar bin Zulkarnain juga berusaha untuk mendapatkan dana bagi menambah baik kemudahan di kawasan perumahan. Tahukah kamu apakah yang dimaksudkan dengan kemudahan di kawasan perumahan? Antara contoh kemudahan di kawasan perumahan adalah seperti taman permainan, kemudahan surau, kemudahan paip bomba, tiang elektrik, tiang telefon dan sebagainya. Jadi, Haji Iskandar bin Zulkarnain telah berusaha bagi mendapatkan kemudahan-kemudahan ini melalui dana yang didapatinya melalui sumbangan bagi memudahkan hal ehwal penduduk masyarakat di kawasan Taman Perumahan Mawar. Cuba kamu lihat pada bahagian kanan slide ini, cikgu akan memberikan cambah ilmu kepada kamu. Cuba kamu lihat logo yang cikgu sertakan di dalam slide ini. Ianya merupakan logo bagi sebuah persatuan penduduk yang sangat penting di negara kita, iaitu rukun tetangga. Rukun tetangga ini ditubuhkan bagi membantu masyarakat melahirkan semangat perpaduan dan kerjasama. Kebanyakan taman-taman perumahan di negara kita mempunyai persatuan rukun tetangganya yang tersendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan rukun tetangga ini? Ianya merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan dan komuniti yang berperanan mengukuhkan semangat kejiranan, perpaduan, muhibah, keharmonian, keselesaan, keamanan, kerjasama, keselamatan, kebajikan, kesihatan, kesejahteraan ekonomi dan kualiti kehidupan di kalangan masyarakat. Ianya disertai oleh sesiapa sahaja yang tinggal di dalam sesebuah kawasan tanpa mengira bangsa, kaum, agama dan sebagainya. Seorang ketua akan dilantik bagi mengetuai rukun tetangga di sesebuah kawasan. Maka mereka akan melaksanakan berbagai-bagai aktiviti supaya komuniti di sebuah kawasan itu dapat berkembang dan menjadi sebuah komuniti yang sangat harmoni dan juga sangat berdaya saing. Sekarang, mari kita lihat sikap yang mesti ada pada seseorang pemimpin masyarakat setempat. Sekiranya kita ingin menjadi seorang pemimpin masyarakat setempat, maka kita perlu ada beberapa sikap yang mampu memberikan tambahan kepada kualiti kepimpinan kita. Yang pertamanya, seseorang pemimpin masyarakat itu mesti ada sikap amanah. Jujur, adil, bertanggungjawab, rajin serta mesra. Ini merupakan sikap yang perlu ada ataupun wajib ada pada seseorang pemimpin masyarakat. Sikap yang mesti dijauhinya pula adalah tidak amanah, tidak jujur dan menipu. Ya, menipu merupakan suatu kesalahan yang sangat besar bagi seorang pemimpin masyarakat. Seseorang pemimpin masyarakat juga haruslah menjauhi sikap tidak adil dan memilih kasih, tidak bertanggungjawab, pemalas,
Sekiranya ia pemalas, ia tidak layak menjadi pemimpin masyarakat dan seterusnya, ia mestilah seseorang yang mesra. Kiranya ia tidak mesra dengan orang lain, maka sangat sukar bagi seseorang pemimpin masyarakat itu untuk bertemu dengan orang-orang bawahannya. Dan orang-orang bawahannya juga sangat sukar untuk berbincang ataupun menyelesaikan masalah bersama pemimpin mereka. Jadi cikgu harap kamu dapat memahami sikap yang mesti ada bagi seseorang pemimpin masyarakat setempat dan sikap yang mesti dijauhinya. Kesimpulan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah kita pada hari ini adalah yang pertamanya, maksud pemimpin masyarakat adalah seorang yang telah dilantik menjadi ketua bagi sesebuah komuniti masyarakat setempat. Pemimpin masyarakat setempat berperanan bagi memastikan kawasan komunitinya diuruskan dengan baik. Sebagai seorang pemimpin yang berkhidmat untuk masyarakat, seseorang pemimpin atau ketua itu mestilah bersikap amanah, jujur, adil, mesra, bertanggungjawab dan sebagainya. Kamu juga telah mempelajari bahawa terdapat beberapa jawatan yang merupakan contoh pemimpin masyarakat setempat. Antaranya adalah penghulu, ketua kampung, pengerusi persatuan belia, pengerusi persatuan penduduk, imam surau atau masjid, tuai rumah panjang dan tok batin orang asli. Inilah yang telah kita pelajari pada hari ini. Cikgu harap kamu semua telah dapat mengetahui sedikit sebanyak apa yang telah cikgu terangkan pada hari ini. Sekiranya selepas ini kamu mendapat kesangsian ataupun tidak memahami apa yang telah cikgu ajari pada hari ini, segera menghubungi cikgu dan insya-Allah cikgu akan cuba membantu kamu untuk memahami sesi PDPR tajuk kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penamat sesi PDPR kita pada hari ini. Cikgu berdoa kepada Tuhan supaya kita dapat berjumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Cikgu ada menyediakan latihan melalui aplikasi Live Worksheet. Jadi, cikgu harap kamu dapat menyelesaikan latihan tersebut. Klik pada pautan yang telah cikgu sertakan di dalam grup WhatsApp kelas untuk menjawab soalan. Sekiranya kamu mengalami permasalahan untuk menjawab soalan, nota akan cikgu berikan kepada kamu sebagai rujukan untuk menjawab soalan. Pastikan selepas menjawab soalan, kamu tangkap layar ataupun screenshot keputusan markah yang telah kamu dapati. Cikgu akan menyemak setiap latihan kamu dan cikgu akan memberitahu kepada kamu apa yang kesilapan yang telah kamu lakukan, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Terima kasih cikgu ucapkan kepada kamu kerana sudi menonton video ini. Akhir kalam, cikgu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.